8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid ustazah, ustazah harap murid-murid berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya, insya-Allah. Murid-murid tahu tak ni apa yang kita nak belajar pada hari ini? Hari ini merupakan subjek pendidikan Islam. Jadi, walaupun murid-murid tak datang sekolah, duduk di rumah, kita jaga kita. Tapi kita tetap kena belajar. Jadi sebelum kita meneruskan pembelajaran kita, Ustazah nak murid-murid kenal lah guru pendidikan Islam masing-masing. Yang pertama, Ustazah Zanaria mengajar kelas 3 Zuhrah. Kedua, Ustazah Zuraidah mengajar 3 Mushtari. Ketiga, Ustaz Fauzi, satu-satunya guru lelaki pendidikan Islam sesi petang lah, yang mengajar pendidikan Islam dan mengajar kelas 3 Marikh. Yang keempat, Ustazah Nur Fadilah mengajar 3 Bumi. Dan yang kelima, Ustazah sendirilah, Ustazah Sharifah Nur Kistin mengajar kelas 3 Utarit. Murid-murid, kalau murid-murid ada masalah atau tak semestinya masalah, nak buat perbincangan atau ada apa-apa yang murid rasa perlu bertanya, murid boleh rujuk kepada guru pendidikan Islam masing-masing. Okey, terusnya, sebelum kita memulakan pembelajaran kita, Ustazah nak setiap murid baca doa. Tadah tangan, angkat tangan macam ni. Berdoa dengan penuh pengharapan kepada Allah. Okey, ikut Ustazah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bermaksud, ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahkanlah ke atas kami khazanah rahmatmu, ya Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Lagi satu doa Ustazah nak murid-murid baca juga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bermaksud, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku serta lancarkanlah lidahku supaya mereka faham ucapanku. Amin amin ya rabbal alamin. Murid-murid baca doa ni dengan penuh pengharapan. Sebab apa murid-murid? Sebab kita nak kita diberi kefakihan ketika kita sedang belajar. Kita diberi kemudahan untuk memahami apa yang kita belajar. Dan kita nak moga-moga pembelajaran kita, ilmu yang kita dapat, tak kira di mana yang kita dapat, ilmu itu adalah ilmu yang diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Slide yang seterusnya ni, sorry murid-murid, maaf ya. Ni Ustazah datangkan satu lagu yang mana Ustazah nak bagi murid-murid bersemangat nak mulakan pembelajaran kita. Ketika Nabi sendiri di dalam gua Hira beribadah kepada Allah beberapa hari, Jibril datang dan memeluk tubuh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terkejut dan ketakutan. Jibril berkata, "Iqra." Ku tidak bisa membaca. Jibril berkata, "Iqra." Ku tidak bisa membaca. Jibril berkata, "Iqra." Ku tidak bisa membaca. Turunnya wahyu yang pertama. Turunnya wahyu di Gua Hira. Di Gua Hira. Inilah murid-murid. Inilah lagu ini Ustazah datangkan yang mana Ustazah nak kaitkan. Lagu ini bercerita berkenaan dengan wahyu teragung. Wahyu lah
Yang mana kita nak bercerita pada kita pagi hari ini adalah berkenaan wahyu teragung. Jadi, kita lihat bahagian seterusnya. Kita nak belajar tentang ini. Kita nak belajar tentang ni. Kita nak tahu berkenaan dengan Jabal An-Nur. Jabal An-Nur ini murid-murid ialah bukit. Jabal itu adalah bukit yang diberi nama An-Nur. Jadi kita nali sebagai Jabal An-Nur ataupun Bukit An-Nur. Okey, Jabal An-Nur ini dia terletak 3.2 km dari Mekah. Keadaan bukit berbatu, berpasir dan kering. Ketinggian bukit hampir 640 meter. Di puncaknya ada Gua Hira. Okay, maksudnya kat sini, di atas Jabal An-Nur ini ada sebuah gua yang dikenali Gua Hira. Kalau murid-murid nak tahu, dalam Gua Hira inilah berlakunya peristiwa penting Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama. Okey, seterusnya ialah kini pendakian ke Gua Hira lebih mudah kerana disediakan laluan bertangga yang mempunyai kira-kira 600 anak tangga. Maksudnya kat sini dia nak bagi tahu kalau kita nak menuju ke puncak Gua Hira sana, iaitu yang berada di puncak Jabal An-Nur, kita kena melepasi 600 anak tangga. Okey, secara detail Ustazah akan bagi tahu dekat slide yang seterusnya ya. Okey, sekarang kita nak kenal wahyu. Murid-murid sekalian, tahu tak wahyu ni apa? Wahyu ini ialah kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan para rasul. Atau secara lebih terpincinya, kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui siapa? Iaitu melalui malaikat Jibril. Okey, kita dah kenal sedikit berkenaan dengan Jabal An-Nur dan juga Al-Wahyu. Okey, sekarang kita nak pergi ke slide seterusnya. Okey, ini murid-murid. Inilah yang Ustazah bagi tahu. Gambar pertama ni, awak boleh bayangkan tak? Cuba tengok. Inilah Jabal An-Nur. Dan dekat puncak inilah terdapatnya Gua Hira. Okey, yang kedua, gambar kedua ini, ini adalah tangga. Ingat tak Ustazah bagi tahu tadi, mempunyai 600 anak tangga untuk kita menuju ke Gua Hira. Maksudnya kita kena lepasi dulu tangga ni sebanyak 600 anak tangga, baru kita boleh sampai ke Gua Hira. Kalau nak turun daripada Gua Hira pun kena melalui laluan yang sama. Dan dikatakan murid-murid hampir memakan masa 1 jam. Daripada bawah baru kita sampai ke Gua Hira. Alright. Okey, ini gambar ketiga. Gambar ketiga ini adalah laluan untuk memasuki Gua Hira. Di sinilah Nabi Muhammad SAW beribadat. Beribadat secara bersendirian, dan di sini jugalah malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama, iaitu surah Al-Alaq. Okey. Dekat bahagian seterusnya ni Ustazah akan ceritakan selebih terperinci. Ustazah nak murid-murid fokus ya. Alright. Okey, baiklah murid-murid. Inilah yang Ustazah maksudkan ini. Gambaran yang kamu dapat lihatlah secara terperinci berkenaan dengan Jabal An-Nur dan Gua Hira. Luaskan. Inilah Bukit An-Nur. Jabal An-Nur inilah. Ini adalah Gua Hira yang berada di atas Jabal An-Nur. Tu tangga nak menuju ke Gua Hira. Ada 600 anak tangga. Tempat inilah yang digunakan untuk kita menuju ke Gua Hira. Dan kalau kita nak turun daripada Gua Hira, kita guna tangga yang sama. Okey, murid-murid, sambil-sambil murid-murid tengok dan menghayati Jabal An-Nur, Gua Hira ini, Ustazah nak ceritalah bagaimana Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama. Okey, Ustazah nak murid-murid bukalah buku teks, buka surat 102 dan 103. Buku teks pendidikan Islam. Okey, murid-murid. Ni. Alright. Buka
buka buku ni, sama-sama kita nak membaca dan sama-sama kita nak tahu berkenaan wahyu pertama ini. Okey, muka 1-2 ni menceritakan yang Nabi Muhammad SAW sering beribadat, bertahajud, berqiyamul lail kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bersendirian di mana murid-murid? Di Gua Hira. Okey, bila berlakunya penurunan wahyu ini? Penurunan wahyu ini berlaku pada 17 Ramadan, yang mana ketika itu Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Siapakah malaikat yang membawa wahyu ini? Wahyu ini disampaikan oleh malaikat Jibril, yang mana tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu. Okey, kita nak tahu lagi bagaimana peristiwa penurunan wahyu ini berlaku ketika malaikat Jibril alaihi salam telah bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang beribadat. Jibril alaihi salam datang dan meminta Nabi Muhammad, Iqra. Maksudnya bacalah. Apa reaksi baginda pada ketika itu? Nabi berkata, Ana man nabi qari. Maksudnya, aku tidak boleh membaca. Untuk kali kedua, Jibril berkata sambil memeluk erat Nabi Muhammad SAW dan berkata, Iqra. Rasulullah SAW tetap dengan jawapannya dan berkata, Ana man nabi qari. Maksudnya, aku tidak boleh membaca. Dan untuk kali ketiga, Jibril berkata sambil memeluk erat Nabi Muhammad SAW, Iqra. Baginda dengan tetap jawapan yang sama, tetap berkata, aku tidak boleh membaca. Lalu disebabkan itulah malaikat Jibril alaihi salam mengajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca ayat 1 hingga 5 daripada surah Al-Alaq. Okey, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Amin. Inilah ayat surah Al-Alaq 1 hingga 5 yang merupakan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan murid-murid tahu tak bagaimana keadaan Nabi Muhammad SAW selepas menerima wahyu pertama ini? Nabi Muhammad SAW keluar daripada Gua Hira dengan keadaan yang ketakutan. Dia pulang ke rumah dan berjumpa dengan isterinya. Siapa? Iaitu Sayyidatina Khadijah. Dan dalam keadaan ketakutan ni, meminta Sayyidatina Khadijah menyelimutinya. Selimutkanlah. Selimutkan akulah maksudnya. Dan apa? Dan reaksilah Sayyidatina Khadijah melihat Nabi Muhammad SAW, yang mana diketahui Sayyidatina Khadijah seorang yang tenang, seorang yang cerdik, seorang yang menyenangkan suaminya, menyelimuti Nabi Muhammad SAW dan memberi ketenangan kepada Nabi Muhammad SAW. Selepas tenangnya Nabi Muhammad SAW, lalu diceritakan kepada Sayyidatina Khadijah ini, iaitu isterinya, peristiwa yang berlaku di Gua Hira. Akan tetapi Sayyidatina Khadijah yang mempunyai akal yang cerdas, dia mengajak Nabi Muhammad SAW untuk berjumpa dengan sepupunya, iaitu Waraqah ibni Naufal, iaitu seorang pendeta Nasrani. Dan dikatakan Waraqah ibni Naufal ini seorang yang fasih dalam kitab Injil.
Dan ketika mana Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan pendeta ini, iaitu Warakah ibni Naufal, dia menceritakan perihal yang berlaku di Gua Hira sehingga dia berasa dalam keadaan ketakutan. Warakah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, baginda telah dilantik untuk menjadi Rasul sebagaimana yang disebut dalam kitab terdahulu. Masya Allah cerita dia kan. Murid-murid, Ustazah naklah murid-murid tahu berkenaan fakta-fakta penting ini. Tarikh, berlaku di mana, yang mana pada ketika itu usia baginda 40 tahun. Bagaimana, surah apakah yang diturunkan sebagai wahyu pertama? Okey murid-murid. Alright. Okay, kita pergi ke bahagian seterusnya lah. Ni dah kita belajar tadi berkaitan dengan wahyu, mesti kita nak tahu kenapa pentingnya wahyu ini. Okey, yang pertama, sebagai medium untuk mengetahui perintah dan larangan Allah. Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah kita boleh rujuklah, jadikan sebagai panduan, dan apa-apa yang dilarang oleh Allah dijadikan panduan sehinggalah kita sekarang ni lah. Yang kedua, untuk mematahkan hujah orang kafir. Yang ketiga, untuk memberi penyelesaian kepada permasalahan manusia sepanjang zaman. Yang keempat, untuk menjelaskan tentang perkara sam'iyat. Perkara sam'iyat ini murid-murid ialah perkara yang tidak dapat digambarkan oleh akal fikiran dan juga panca indera kita. Contohnya Ustazah bagi tahu neraka, syurga, alam barzah, pada mahsyar, itu ialah contoh-contoh perkara sam'iyat. Yang kelima ialah mengandungi iktibar tentang peristiwa terdahulu. Lagi seterusnya. Kita dah habis dah belajar berkenaan apa itu wahyu. Kita dah kenal Jabal Nur, Gua Hira, dan kita dah tahu peristiwa bagaimana berlakunya wahyu pertama, dan juga kita dah tahu kepentingan wahyu ini. Sekarang kita nak buat satu permainan, iaitu game show. Jom murid-murid. Kita jawab sama-sama. Boleh? Dia tak ada? Okey, ada. Hari pertama. Okey, jom kita mula sama-sama. Okey, ready? Soalan pertama. Di manakah terletaknya Gua Hira? Gua Hira terletak di Jabal An-Nur. Betul tak ni? Yes, betul murid-murid. Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Get ready. Soalan kedua. Wahyu ialah kalam yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul. Wahyu ialah kalam Allah. Betul tak? Yes, betul lagi. Okey, kita teruskan lagi. Get ready murid-murid. Bilakah berlakunya peristiwa penurunan wahyu pertama? Bila? 10 Ramadan ke? Bukan. 17 Ramadan. Okey, betul. Kita skip lagi. Dapat 200 poin ni. Tekan 200 poin, cuba cari. Ini 200 poin ni. Alamak, yang mana mana Ustazah rasa yang ni. Yes, betul. Okey, kalau kita jawab betul, kita dapat 200.
Get ready. Soalan keempat. Siapakah malaikat pembawa wahyu? Malaikat Jibril. Okey, lagi soalan seterusnya. Okay, ready? Berapakah umur Nabi ketika wahyu diturunkan? 40 tahun. Betul. Okay, ready? Soalan ke-6. Nabi pergi ke Gua Hira ini untuk bekerja ke murid-murid? Salah. Untuk beribadat? Betul. Bonus round. Sekatu je. Ustazah nak 200 poin juga. Dapat tak ni? Mana ni murid-murid? Alah. Ini kot. Alah, dapat 100. Tak apa, dapat markah juga ni. Dapat betul. Dapat markah. Okay, ready. Siapakah isteri yang bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika penurunan wahyu? Sayyidatina Aisyah pun isteri Nabi ni. Adakah Sayyidatina Khadijah? Betul, Sayyidatina Khadijah. Situasi berlaku ketika penerimaan wahyu. Okay, last lah, kita jawab satu lagi last. Get ready. Warakah bin Naufal merupakan sepupu Sayyidatina Khadijah. Betul. Okey, murid-murid. Dah, tahniah diucapkan pada murid-murid. Kan? Alright, selepas tu kita pergi lagi tak? Bahagian lain. Tak ada dah. Dah habis dah. Permainan pun dah habis. Pembelajaran kita pun dah habis. Tak apa murid-murid. Semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. InsyaAllah. Dan Ustazah harap murid-murid dapat mengingati berkenaan dengan wahyu teragung ini. Selamat belajar murid-murid. Dan selamat membuat aktiviti yang Ustazah akan datangkan selepas ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.